Satu perkara yang menarik tuan-tuan tentang ilmu anatomi. Bila sebut ilmu anatomi ni tentang ilmu bila anatomi manusia tentang kajian tubuh badan manusia. Ya. Tengok saya nak tengok yang muda-muda mana abang yang muda-muda. Abang yang muda sikit ni. Okey bang. Rangsangan dalam tubuh kita ni, rangsangan yang memberikan rangsangan kepedihan, keperitan, kesejukan, sakit. Rangsangan tu, saraf itu berada di mana? Di bahu. Hah? Di tulang belakang. Oh, tulang belakang. Habis kalau dibuang tulang belakang tu dia rasa sakit tak? Buang tulang belakang tak boleh hidup lah kan? Sebenarnya rangsangan saraf yang memberikan rangsangan kesakitan betul ada di tulang belakang. Tetapi yang banyak berada di kulit. Seluruh tubuh kita ni kulit, saraf yang memberikan rangsangan kesakitan. Ni gambarnya, tuan-tuan boleh tengok. Itu gambar dia. Ini adalah potongan epidermis. Dermis dan epidermis, bahagian kulit. Epidermis dan dermis ni kulit luar dan kulit dalam. Kulit nipis je, tapi diambil ni ditebalkan supaya nampak. Hanya lebih kurang dalam berapa, lebih kurang 1-2 mm, sedikit saja, 1 mm saja. Tapi ini potongan dia. Jadi tuan-tuan tengok dekat gambar, dekat skrin tu. Okey, gambar yang atas saraf yang menerima rangsangan kesakitan. Saraf bentuknya berbeza-beza, semuanya berada di kulit. Saraf rangsangan memberikan kepanasan, tekanan, sejuk dan sentuhan. Sebab itulah saraf yang memberikan rangsangan tentang rabaan berada di kulit. Bila diraba, disentuh, kita akan terasa. Demikian juga panas, sejuk. Bahagian yang banyak kulit, kita akan rasa perubahan suhu cepat. Contoh musim sejuk. Kalau tuan rasa musim sejuk, hujan lebat beberapa hari, kemudian suhu turun sampai 19 darjah Celsius, kita akan rasa bahagian yang banyak kulit di telinga, di jari jemari, di bahagian hidung, di jari kaki lebih sejuk. Sebab kawasan ini banyak menerima rangsangan kesejukan. Okey. Kajian ini dilakukan oleh Profesor Tagata Tajeson. Profesor Tagata Tajeson pernah menjadi dekan di Chiang Mai University, Thailand. Dan dia membentangkan dapatan ini di Riyadh pada tahun 1983, di mana kajian beliau dalam bidang anatomi lebih 16 tahun akhirnya mendapati bahawa saraf-saraf yang memberikan rangsangan kesakitan, kepanasan, kesejukan berada di kulit. So ini gambaran yang jelas yang tuan-tuan tengok dekat skrin ni. Gambar yang cukup jelas bahawa inilah saraf-saraf yang fokus berada di kulit. Dan beliau mendapati bahawa sekiranya seorang itu terbakar, kulitnya dah hangus, dagingnya terbakar, dia tak akan rasa perih, pedih, sakit. Sebab saraf yang memberikan rangsangan kepedihan, kesakitan tu sudah mati. Sebab itulah doktor apabila ada orang mengadu kulit terbakar, dia akan ambil something jarum, garis kat sini. Kalau di garisnya itu dia tak rasa sakit langsung, berarti kulit dia dah hangus, dah terbakar. Namun demikian, sekiranya di garisnya itu dia rasa sakit, berarti hitam kulit itu hanyalah jelaga ataupun asap. Kulitnya masih belum rosak lagi. So the key point nak sampaikan kat sini, apabila tubuh manusia terbakar, kulitnya hangus, dia tak akan rasa sakit sebab saraf-saraf yang memberikan rangsangan kesakitan itu sudah hilang. Kalau tak percaya, cubalah. Okey, tuan-tuan sekalian, penemuan ini didapati ataupun ditemui pada kurun ke-20 oleh Profesor Tagata Tajeson pada tahun 1983. Kurun ke-20, agak baru. Namun Profesor Tagata Tajeson teruja apabila beliau mendapati Al-Quran telah pun menjelaskan fenomena ini 1400 tahun yang lalu. Apabila diberitahu pada beliau bahawa Quran had been mentioned that the nerve, Quran telah memberikan gambaran 1400 tahun yang lalu, saraf-saraf yang memberikan rangsangan kesakitan ada di kulit.
Lalu dia berkata, how could you claim like that? Bagaimana kamu boleh mendakwa demikian, sedangkan akulah orang yang pertama menemui secara saintifik rangsangan-rangsangan saraf yang memberikan rangsangan kesakitan, kepedihan, kesejukan, kepanasan berada di kulit. Kemudian beliau ditunjukkan ayat ini. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah An-Nisa ayat 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Orang yang kufur pada ayat-ayat kami akan kami humbankan mereka ke dalam api neraka. Tengok, perhatikan ayat yang berikutnya. Apabila seorang tu dimasukkan dalam api neraka, diseksa dan dibakar, badannya terbakar, kulitnya terbakar. Allah yang menciptakan manusia, Allah Maha mengetahui rahsia ini. Allah tahu rangsangan kesakitan berada di kulit. Oleh kerana rangsangan kesakitan berada di kulit, dan apabila seorang itu dibakar, diazab dalam api neraka, kulitnya masak dan dia terus dibakar dalam api neraka, dia tak rasa sakit. Lantaran itu, untuk menjadikan dia rasa pedih dan sakit, Allah gantikan kulit yang baru. Cuba perhatikan ayat berikutnya. Kullama nadujat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Setiap kali masak kulit mereka. Yusuf Ali dalam tafsiran English commentary, dalam tafsiran dalam bahasa Inggeris menyatakan, whenever roasted their skin, roasted ni maksudnya masak betul. Bagian kulit ni dah masak, akan digantikan kulit yang baru. Sebab Allah yang menciptakan manusia, Allah tahu rangsangan kesakitan di kulit. Walaupun Allah tak bagi tahu secara direct bahawa rangsangan kesakitan berada di kulit, namun orang yang memahami anatomi manusia tahu simptom hilang deria berarti saraf sudah rosak. Dan Allah gantikan kulit yang baru. Baddalnahum juludan ghairaha. Kami gantikan kulit yang baru. Allah gantikan kulit yang baru untuk apa? Allah gantikan kulit yang baru liyadhuqul azab, supaya mereka rasa pedih. Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Abbas ini di kalangan sahabat yang menjadi ahli tafsir. Rasulullah pernah doakan pada Ibn Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah dia orang yang mendalami ilmu pengetahuan dan orang yang mahir dalam bidang tafsir. Sebab tu kalau orang yang belajar tafsir, kita belajar tafsir, nama Ibn Abbas ini akan menjadi rujukan penting di kalangan para sahabat. Di kalangan para sahabat yang mahir ilmu tafsir ialah Ibn Abbas. Ibn Abbas dalam menafsirkan ayat ini menyatakan bahawa setiap hari manusia digantikan sebanyak 70 kali kulit yang baru. Untuk apa? Untuk dirasa azab pedih. Setelah dibakar lama dalam api neraka, kulit ini masak, hangus, dan dikala itu dia tak rasa sakit, disiat, ganti kulit yang baru, bakar balik. Untuk apa? Liyadhuqul azab, untuk merasakan azab yang pedih. Dan tuan sekalian, di zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada siapa yang mengetahui bahawa rangsangan kesakitan berada di kulit, rangsangan kepedihan, kepanasan, kesejukan berada di kulit. But how could our Prophet Muhammad SAW explain in detail all this fact? Bagaimanakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu menjelaskan dengan detail segala fakta-fakta ini? Apakah mungkin Quran ini ditulis oleh Nabi Muhammad, seorang yang tak tahu membaca, seorang yang tak tahu menulis, tetapi boleh memberikan fakta-fakta yang cukup menakjubkan ini? Bukankah ini bukti yang jelas bahawa Al-Quran bukan datangnya daripada Nabi Muhammad SAW, tetapi datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua,